Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera diucapkan kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Ya. Saya Arimi Zati. Saya Hazil Husni. Pagi ini 13 Oktober 2022. 16 Rabiul Awal dah. Sekejap saja masa berlalu. Separuh Oktober. Hampir dah kita nak ke tahun 2023. Hari ini di MSI ada banyak perkongsian menarik yang kita nak share kepada anda. Antaranya ada cerita mengenai nak dekat pilihan raya. Betul, ni. Kan? Bila DUN Parlimen telah dibubarkan, akhirnya kita bakal menyaksikan ramai anak muda yang akan membuat undian. Ya, bermula daripada undi 18 dan bagaimana agaknya penerimaan anak-anak muda, fahaman anak muda, sebab betul ke anak muda ni cetek pengetahuan dia tentang isu politik? Kita dua-dua anak muda. Kan? Kita tak berapa anak muda sangatlah. Ya, kita tak berapa anak muda sangat, tapi kita pernah menjadi anak muda dan kita tahu situasi bagaimana pemahaman politik kita pada ketika itu. Sama juga pada ketika sekarang ni, adakah undi mereka relevan untuk memberikan satu impak yang berbeza dalam dunia politik kita? Untuk PRU akan datang ini, kita akan perhalusi bersama dengan pakar yang kita bawakan untuk perbincangan seketika nanti. Tapi sebelum tu, kita nak buka sikit dengan perkongsian cuaca. Tadi macam mana Aziz daripada rumah Aziz? Saya jalan sentiasa sesak. Kalau daripada sesak rumah, tu memanglah. Kita daripada Shah Alam tu. Buka dulu, betul-betul. Okey, betul tu. Kita buka ni, patut benda ni tak masuk pula. Dah masuk. Kita tengok dulu ini. Alright, ini keadaan cuaca. Pagi ini memang kalau kita tengok di Lembah Kelang, cuaca agak baik, ada matahari, tapi petang ini dijangka hujan. Bukan setakat di Kuala Lumpur, tapi di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, daripada Pantai Timur ke utara, semuanya dijangka hujan pada sebab hari ini. Sebab tu kalau nak selesaikan apa-apa pekerjaan ataupun tugasan anda, kita selesaikan awal lah. Kalau boleh diselesaikan awal kan. Tapi kalau mungkin atas tuntutan kerja yang perlukan ada timing ataupun masa yang tertentu, tak boleh buat apa sebab petang memang hujan. Kita tahu Gombak pun kawasan yang memang tengah naik air, Sungai Gombak pun berada pada paras bahaya. Itu yang anda perlu berhati-hati. Di kawasan mana yang akan anda lalu? Memang kawasan kita tak banjir, tapi kawasan mana yang kita nak lalu tu kan? Yes. Dan ada satu lagi berita yang kita nak share kepada anda di mana Kota Kinabalu ada berlaku satu gempa bumi lemah berukuran 3.2 skala Richter yang berlaku di Kunak malam tadi. Ya, Kunak ni Tawau, Sabah. Kejadian berlaku pada 11.10 malam dan jarak 13 km barat daya dari Kunak dengan kedalaman 10 km kabarnya. Okey, dikabarkan penduduk yang berada di Kunak cemas susulan gegaran yang berlaku sekitar jam 11.15 malam tadi. Di social media semua heboh mengenai gegaran tersebut. Diharapkan tiada yang serius, tiada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Okey, itu dia berkaitan dengan cuaca dan pastinya kita nak anda teruskan bersama dengan kami selama 1 jam siaran. Bagi mereka yang belum lagi follow kita di Facebook maupun Instagram MHI TV3, cepat-cepat keluarkan telefon bimbit anda untuk follow kita untuk tahu apa lagi update terkini, topik-topik yang bakal kita bawakan supaya anda boleh kongsikan juga pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey, jom kita tengok apa pula yang best dekat dalam paper. Tadi ingat nak bawa paper berdiri sekali ni? Oh tak, kita bagi Chan duduk. Kita bagi Chan duduk. Alright, so kita tengok apa yang menarik di dalam akhbar. Cerita panas tau. Kelima-lima sisipan akhbar ni kita nak kongsikan. Mungkin saya minta izin sedikit untuk kongsikan utusan Malaysia, Haziq. Saya izinkan. Terima kasih, Haziq. Okey, ini dia. 21.2 juta tentukan masa depan negara. Dan di sini juga Lebuh Raya Dash bakal dibuka. Alat kalis bunyi sepanjang 260 meter dipasang pada Lebuh Raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash berhampiran Damansara Perdana bagi mengurangkan pencemaran bunyi. 10.15 minit pagi akan dibuka Lebuh Raya Dash yang mana pastinya mereka yang ride saya nampak ada juga posting mereka tak sabar untuk lalu-laluan ini untuk menyaksikanlah teknologi dan juga kecanggihan Lebuh Raya terbaru yang katanya alat kalis bunyi dipasang sepanjang 260 meter pada Lebuh Raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash. Okey, kalau kita tengok di dalam akhbar BH pula ada banyak cerita-cerita menarik yang berlaku. Antaranya kalau kita tengok ini Abang Zamani kita. Kalau kita tengok di muka hiburan ada cerita mengenai air mata Zamani jentik emosi apabila hari itu kita dapat saksikan 2,000 penonton konsert doa buat Zamani
baru-baru ini. Jadi ada suasana pilu yang berlaku sebab konsert ni dilakukan sebelum Abang Zamani kita menjalani pembedahan. Jadi betul. kita doakan agar semuanya berjalan lancar untuk Abang Zamani dapat sihat kembali seperti sedia kala. InsyaAllah kita doakan untuk Zamani, okey? Amin. Ramai yang titipkan doakan. Ya, ramai, sangat ramai. Okey, harian Metro pula di halaman hadapan sekali. Ini dia satu perkabaran yang saya pasti menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Ada yang dah tahu tentang perkara ini. P.U. Azman didakwa nafi 5 pertuduhan amang seksual. Halaman 11 kita kongsikan sedikit perkembangan terkini berkaitan dengan siasatan yang terkait pendakwa selebriti yang hadapi tuduhan melakukan amang seksual ini. Pendakwa selebriti Azman Shah alias dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban semalam atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai lalu. Dan tertuduh melakukan perbuatan sama terhadap mangsa berusia 16 tahun 10 bulan yang dilakukan pada 6 Julai 2022 antara jam 3 hingga 5 pagi di ruang tamu rumah sama pada 5 Februari 2022. Sedikit butiran kalau anda mungkin nak tahu berita lanjut supaya dapatkan kepastian apa yang sebenarnya berlaku, anda boleh dapatkan Harian Metro di halaman 11 ini bercerita tentang seorang pendakwa selebriti yang didakwa terhadap tuduhan amang seksual. Ya, di dalam akhbar Cosmo, muka depan ada cerita mengenai kemalangan, di mana kemalangan yang berlaku melibatkan ibu bayi 3 bulan yang maut ketika bercuti di Cameron Highlands. Dia punya tajuk dah menyentuh hati kita. Memang sangat-sangat menonton hati, di mana kami tak sempat makan strawberry. Itu tajuknya, di mana luluh hati seorang ibu apabila menerima perkabaran duka mengenai kematian anak perempuannya dan cucu lelakinya yang terlibat dalam kemalangan maut di kilometer 34 Jalan Keramat Pulai, Simpang Pulai, Perak. Dan lebih menyedihkan apabila berita itu diterima hanya beberapa minit selepas dia menerima mesej tu, mesej anak dia sendiri. Kita ucapkan salam takziah kepada keluarga dan kita harapkan agar ini dijadikan sebagai satu iktibar lah kan kepada kita yang nak bergerak ke mana-mana sahaja, berhati-hati. Walaupun kita tahu kemalangan tu boleh berlaku bila-bila masa sahaja terhadap sesiapa sahaja dalam bagaimana keadaan sekalipun, tapi berhati-hati sebelum ianya berlaku, insya-Allah. Kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Betul. Baik. Kejap lagi kita akan bercerita macam yang kita katakan tadi, cerita mengenai pengaruh undi golongan muda ini. Ya, tapi sebelum tu kita nak anda saksikan. Tadi di Malaysia kita dah kongsikan apa yang berlaku. Jom kita tengok apa yang berlaku di dunia luar negara. Jom sama-sama saksikan. Setelah lebih 2 tahun, Jepun kini membuka pintu kepada pelawat mulai minggu ini selepas ditutup akibat pandemik COVID-19. Jepun mengembalikan semula perjalanan tanpa visa kepada puluhan negara, menamatkan beberapa kawalan sempadan paling ketat di dunia bertujuan memperlahankan penularan COVID-19. Perdana Menteri Fumio Kishida mengharapkan sektor pelancongan dapat membantu merangsang ekonomi dan meraih beberapa faedah daripada kejatuhan yen ke paras terendah dalam tempoh 24 tahun. Bintang drama penyiasatan televisyen popular era 80-an, Murder She Wrote, iaitu Angela Lansbury, meninggal dunia dalam tidur beberapa hari sebelum meraihkan ulang tahun kelahiran ke-97. Berita sedih pemergian mendiang Lansbury yang sinonim dengan watak Jessica Fletcher dalam drama asing itu dikongsikan oleh keluarganya. Mendiang Lansbury telah berkecimpung lebih 8 dekad dalam dunia seni merentasi filem, teater dan program TV. Sepanjang hayatnya, mendiang telah membintangi kira-kira 60 filem dan terbabit dalam beberapa pementasan musikal besar Broadway. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri bagi mengukuhkan langkah keselamatan di lintasan pengangkutan Selat Kerch, Grid, kuasa yang menghubungkan Crimea dan saluran paip gas utama ke kawasan Semenanjung. Dekri itu memberi kuasa kepada Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia untuk mengatur dan menyelaras langkah bagi melindungi kemudahan itu. Baru-baru ini, sebuah jambatan yang menghubungkan Crimea dan Rusia terbakar dan roboh selepas sebuah truk meletup. Jambatan yang merupakan satu-satunya hubungan darat Rusia dengan Crimea merupakan rangkaian pengangkutan penting untuk membawa peralatan ketenteraan kepada askar Rusia yang bertempur di Ukraine.
36 orang terkorban dalam kejadian serangan di sebuah taska di Timur Laut Thailand. 24 daripadanya merupakan kanak-kanak taska berkenaan yang berusia 2 hingga 5 tahun. Manakala salah seorang guru taska yang terkorban pula sedang syarat mengandung. Hanya 2 kanak-kanak berjaya diselamatkan. Sejurus kejadian di taska tersebut, suspek pulang ke rumah dan turut membunuh isteri dan anaknya sendiri sebelum akhirnya membunuh diri. Suspek merupakan bekas seorang Lieutenant Kolonel Polis yang dipecat tahun lalu sabit kesalahan mengambil dadah. Peristiwa ini merupakan antara tragedi pembunuhan kanak-kanak secara beramai-ramai terburuk di Thailand. Dewan Rakyat siang tadi meluluskan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 yang membolehkan had umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun daripada 21 tahun sebelum ini. Kelulusan secara majoriti menyaksikan sejumlah 211 ahli parlimen menyokong menjadikan jumlah 2/3 sokongan terhadap pindaan berkenaan. Pada 16 Julai 2019, Malaysia akhirnya mencipta sejarah apabila pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan had umur kelayakan mengundi kepada 18 tahun telah diluluskan. Susulan daripada pembubaran parlimen yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pilihan raya umum yang bakal diadakan dalam tempoh 60 hari akan datang merupakan pilihan raya umum pertama yang akan melibatkan undi 18 ini. Namun, adakah mereka ini akan turun untuk mengundi dan sejauh manakah pengetahuan mereka mengenai politik di Malaysia? Adakah akan mengundi? Ya, saya akan mengundi. Ya. Ya, saya akan mengundi. Ya, saya akan mengundi. Ya. Ya, saya akan mengundi. Ya, saya. Ya. 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 Ya, saya akan mengundi. Ya, betul. Saya akan mengundi. Ya, saya rasa saya akan mengundi. Ya, saya akan mengundi. Mungkin ya. Ya, saya akan mengundi. Ya. 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 Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya berhak untuk memilih siapa yang bakal memimpin negara kita demi masa depan kita. Sebab I want to make the better future for the country. Bagi saya, undian tu akan menentukan masa depan negara kita. Sebab kalau kita tak pergi mengundi kan, jadi bila pemimpin yang dipilih oleh orang lain tu adalah bukan daripada pemimpin yang kita nak, akan jadi isu di masa akan datang nanti. Sebab sebagai seorang anak muda, saya rasa itu adalah satu kewajipan untuk saya mengundi untuk memilih pemimpin yang berintegriti. Saya rasa itu adalah tanggungjawab pemuda seperti kami untuk memilih pemimpin pada masa akan datang. Itu pendapat daripada golongan muda mengenai undi. Pengaruh undi daripada golongan muda sendiri. Bagaimana? Adakah memberi impak kepada keputusannya nanti? Dan adakah golongan muda ini dah bersedia untuk turun mengundi? Okey, itu dia sedikit sebanyak persoalan yang perlu kita perhalusi. Bukan kami yang akan mendapatkan jawapannya. Pastinya kita nak dapatkan daripada pakar bagaimana sebenarnya kita perlu fahami tentang pengaruh undi golongan muda ini. Bersama dengan Tuan Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Sekali lagi bersama dengan kami. Terima kasih menerima jemputan kami kali ini. Sama-sama. Okay. Ya, Encik Mujibu, seperti soalan saya yang pertama tadi, adakah golongan muda ni sebenarnya dah bersedia untuk mengundi? Baik, ini barangkali satu soalan yang retorikal, ya, kerana persediaan pendedahan itu berkait rapat. Mungkin kalau kita tengok trend mengambil kira apa yang berlaku di Johor, kerana itulah di Johor itulah kita punya litmus test, kerana inilah negeri dan pilihan raya pertama kali menggunakan undi 18 dan sudah tentulah di sebalik undi 18 tu ada satu lagi yang paling penting, automatic voters registration. Secara kesimpulan yang kita boleh dapati di Johor ini jelas pada ketika itu peratusan pengundi muda itu sangat rendah, dan apatah lagi kalau kita bercakap tentang peratusan keluar mengundi secara umum juga memang sangat-sangat rendah daripada peningkatan 2.5 juta tu daripada 1.8 juta pada PRU 14 meningkat kerana pertambahan undi tadi tu kepada 2.5 juta tu, yang turun mengundi tu sekitar 1.4 juta dalam 54%, dan daripada 54% tu tak sampai separuh pengundi muda.
Dan ketika itu bila kita meninjau, saya turun ke Pilihan Raya Johor, kita nampak yang muda ini dia bersedia mengundi. Kalau kita bahagikan kepada range umur tu 18-21 ni paling tinggi. Maknanya yang baru 18 tahun dan berumur 21 tahun, pada ketika dulu 21 tahun baru layak mengundi. Kali ini 18, 19, 20, 21 tu golongan ni yang paling tinggi. Tapi malangnya bila mereka turun mengundi pada ketika itu, kesedaran tentang mengundi, dia jadi macam excited dan takut. Promotion tu. Promotion tu mungkin tak banyak. Dia lebih takut buat silap di kotak undi berbanding dia excited nak pergi mengundi itu. Itu yang terdetik dengan fahaman mereka tentang dunia politik ini, sebab kita pernah melalui fasa itu dan masa kita berada pada fasa itu, kita punya pemahaman tentang dunia politik ini jauh ketinggalan, sangat-sangat cetek dan sangat minimal. Mungkin hanyalah tahu apa yang berlaku. Mereka tak faham pun pembuaran parlimen ini berlaku disebabkan apa, dan bagaimana bila tak faham, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi bagaimana bila tak faham, mereka nak melaksanakan tanggungjawab untuk memilih tampuk kepimpinan, itu juga menjadi satu persoalan. Ya, ini sebenarnya yang kita telah desak ya. Sebelum ini kita juga berada di Malaysia hari ini berbincangkan tentang ini, bagaimana kita telah memberikan hak itu kepada mereka, tetapi kita lupa tentang bagaimana untuk meningkatkan kesedaran dan memberikan pendedahan. Kerana apa yang kita faham bahawa pendedahan menerusi metodologi yang lebih formal di sekolah dan sebagainya itu mungkin tidak begitu berkesan. Ya, barangkali perlu kepada pendedahan yang lebih tidak formal ataupun lebih dalam bahasa mudah lebih trending lah, lebih viral. Ya, kerana mengundi ini yang perlu difahami oleh anak muda adalah menentukan nasib bukan saja diri mereka sebagai warga negara, tapi juga masyarakat bernegara dan keutuhan institusi bernegara itu secara keseluruhan. Ini yang anak muda tak faham. Dia ingat mengundi macam mengundi ketua kelas. Ya. Siapa popular, dialah jadi ini. Ya, sedangkan populariti sahaja tidak membawa kepada pengisian sebenar tentang mengundi, apatah lagi apabila kita bercakap tentang memilih kepimpinan. Kerana 5 tahun itu satu tempoh yang panjang. Ya, anak muda ni, dia nak wifi laju ke, wifi murah ke, kerja ke, pendidikan berkualiti ke, itu ditentukan daripada sistem pemerintahan. Dan mereka kena sedar, yang dipilih itu hanya 222 orang untuk duduk di dalam Dewan Rakyat. Tetapi 222 itu adalah mereka yang kita boleh kontrol. Sebab ketika selepas pilihan raya, kita dah tak boleh kontrol nak pilih siapa jadi ahli kabinet, siapa Perdana Menteri. Itu sudah di luar kawalan pengundi. Jadi 222 yang kita undi itulah yang perlu kita tentukan. Pilihlah yang mereka yang kita anggap sebagai bijaksana, yang barangkali bermaruah, berintegriti, beramanah untuk menjadi pemimpin di dalam parlimen itu. Bagaimana golongan muda ni nak mengenali? Kan? Bagaimana golongan muda ni nak tahu pucuk pemimpinan bagaimana yang mereka nak pilih ni, Encik Mujibu? Ya, ini salah satu yang barangkali perlu menjadi perbahasan kepada semua. Kerana ketika di Johor, kebanyakan yang kita tanya kepada anak muda ini berpendapat pemimpin tu hanya dikenali kerana mereka keluar banyak di TV. Satu. Kedua, nampak muka lah. Ya, nampak muka. Kedua, pengaruh persekitaran, terutamanya keluarga. Kalau keluarga itu biasa memilih tokoh tertentu ataupun parti tertentu, maka inilah yang ini. Tapi ada juga yang lebih bersifat taktikal. Cuma kebanyakan yang kita temui itu rata-ratanya ya jatuh di kelompok yang pertama tadi berbanding dengan kelompok kedua. Jadi saya berpandangan perlu ada satu pendedahan berpanjangan terhadap kepimpinan dan juga adanya diskusi dan juga pembacaan yang barangkali lebih santai berkenaan dengan isu-isu yang lebih ringkas. Sebagai contoh pentadbiran, demokrasi, pendemokrasian, pilihan raya. Ini saya rasa barangkali akan membuka lebih banyak ruang dan juga membuka view kepada anak muda ni tentang keseluruhan itu dan seterusnya membawa kepada minat untuk mengenali lebih dalam berbanding mengenali seseorang tokoh itu atau parti itu secara surface saja. Saya rasa ini penting di dalam perkara-perkara yang boleh itu mempengaruhi keputusan mereka. Ada juga yang menaikkan isu ini apabila individu, contohnya individu yang dah
dah ada followers ataupun pengikut mereka ini juga tergolong dalam golongan anak muda, tapi bila mereka menunjukkan yang mereka terlibat dalam dunia politik, apa yang ada dalam hasil usaha mereka itu terbatas kerana mereka tunjuk yang mereka terlibat dalam bidang politik. Kerana ada juga yang dapat gambaran yang politik ini satu impak yang tidak baik terhadap sama ada perniagaan mereka, sama ada apa yang mereka terlibat. Apa komen Tuan Mujibu sendiri? Mungkin itu adalah satu ketakutan bagi mereka untuk tunjuk yang mereka minat dalam politik. Ya, Anim, saya setuju. Kerana apa yang dipertontonkan, terutamanya oleh pemain politik kita ini adalah sisi negatif politik itu sendiri. Yang bertunjukkan ini macam dunia orang tua berkelahi sama sendiri tak habis-habis. Daripada dia masih bayi menyusu di rumah sampai dia masuk sekolah rendah, sekolah menengah, orang itu je lah yang main politik. Sedangkan di satu sisi yang tidak dipertontonkan adalah bagaimana politik itu sebenarnya baik kalau digunakan dengan baik. Dan sisi ini yang tidak ditunjukkan kepada anak muda. Jadi lantas membina satu persepsi bahawa politik ini adalah satu yang tak sepatutnya mereka campuri. Ianya sesuatu yang negatif, ia sesuatu yang kotor dan hitam dan harus dihindari oleh mereka. Dan kalau kita berterusan membiarkan ini subur dan berbudaya, maka kita akan menghadapilah yang apa orang kata hari ini kan, umur sampai 90 tahun pun masih nak bertanding lagi. Dah bertanding berpenggal-penggal sampai 5 penggal. Lalu 5 penggal ni hampir dalam dekat 20-30 tahun bertanding. Tak pencen-pencen juga. Jadi bagaimana kita mahu bercakap tentang penggantian generasi budaya politik yang matang kalau pemainnya itu masih begitu. Jadi ini satu signal yang salah dan saya rasa dengan kita sudah memberikan hak civic itu kepada pengundi muda bagi menentukan masa depan kita, dan mengundi ini sebenarnya adalah satu saya rasa hak bernegara yang paling tinggi kepada mana-mana warga negara. Maka kita juga harus bertanggungjawab untuk memastikan hak itu dipahami dan pendidikan berterusan untuk menyuburkan, menyemai aspek-aspek yang positif, ataupun kita kata pembinaan persepsi positif kepada politik itu penting. Bukan sekadar kita menyuburkan dia dalam sudut yang lebih formal daripada pendidikan, pendedahan dan sebagainya, tapi juga daripada aspek-aspek yang tidak formal. Jadi adakah ada tendensi kan golongan muda ni akan memilih golongan muda juga kalau ada wakil daripada golongan muda yang bertanding? Ya, saya melihat dalam konteks di Johor memang ada parti muda yang bertanding menggunakan nama muda. Tetapi jelas kita melihat pada ketika itu mungkin antara faktornya kerana pengundi muda itu tidak turun begitu dalam angka yang signifikan itu. Jadi mereka tidak memilih. Tetapi pada ketika di Johor itu kita lihat ramai anak calon-calon muda diketengahkan oleh parti-parti politik. Jadi kita melihat kecenderungan untuk memilih parti pada ketika itu di kalangan anak muda adalah lebih tinggi berdasarkan dua faktor. Satu, mereka sudah biasa melihat parti ataupun calon itu, dan kedua sudah tentulah pengaruh keluarga itu sendiri. Tapi harus diingat di Johor itu pertambahan itu hanya sekitar dalam 700,000 pengundi. Daripada 1.8 naik kepada 2.5 mungkin sekitar itulah 700,000 pengundi. Tapi pada kali ini hampir 6 juta pengundi. Dan saya sering seperti mana soalan tadi kan, it's a rhetorical question. Apakah mereka ini sedar atau tidak? Walaupun kita sudah biasa dengan trend anak muda yang anti-establishment tetapi gerakan senyap anak muda di bawah ini kita tidak tahu. Permainan mereka. Dan jumlah peningkatan yang sebesar ini, kalau mereka melakukan sesuatu dan perkalihan undi, menjadikan mereka ini barangkali boleh kita gelar sebagai kingmaker dalam pilihan raya nanti. Sebab sosial media juga memainkan peranan penting sekarang ni. Kalau kita tengok di TikTok, Instagram, banyak video-video yang memberikan, kalau kita tengok usul-usul pun diberikan di sosial media. Saya setuju dengan Aziz dan juga Andim. Apabila kita lihat desakan-desakan meminta SPR untuk mengubah cara mengundi kepada yang konvensional, kepada yang lebih radikal lah, yang lebih terkini dan yang lebih mesra anak muda itu digerakkan oleh anak muda sendiri, meminta kepada undi elektronik, membesarkan undi konvensional itu, kaedah undi konvensional daripada hadir ke pusat mengundi
minta kepada kenapa tidak dibuka saja pusat mengundi di dalam kampus di universiti dan di institusi pengajian. Memudahkan di sekolah. Itu boleh. Kita kalau nak libatkan mereka di tempat mereka berada. Tanpa perlu meminta mereka keluar dan juga bagaimana mengambil kesempatan kepada institusi-institusi dan juga premis-premis kerajaan seperti pejabat ataupun kita kata pejabat pos contohnya kan, kalau undi pos itu boleh diluaskan, maka anak muda yang bekerja di Kuala Lumpur, anak muda dari Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung, begitu juga dengan mereka yang bekerja di Sabah dan Sarawak tidak perlu pulang, boleh mengundi di situ. Kalau mereka betul-betul ikhlas mau engage dengan anak muda dan mahu benar-benar memastikan peratusan turun mengundi itu, kalaupun tidak boleh capai 83% seperti mana PRU 14, sekurang-kurangnya boleh capai 70% berbanding pada PRN Sabah Melaka di Johor. Kita tengok turun daripada 57 turun kepada 56, dia turun kepada 54 di Johor. Ini satu isyarat yang baik dihantar oleh anak muda, dan saya rasa mereka yang bertanggungjawab untuk menguruskan pilihan raya ini perlu memikirkan dan engage dengan permintaan ini. Baik. Itu dia sedikit perkongsian, dan mungkin sebagai pengakhiran perbincangan kita tahu yang Parlimen diminta untuk dibubarkan dan ada 12 menteri yang mengusulkan tentang keadaan ini, dan ini menunjukkan kegoyahan dalam politik kita juga, ketidakpercayaan pada institusi Perdana Menteri itu sendiri. Bagaimana kalau kita ni sebagai anak muda melihat kepada senario ini, kepercayaan, kegoyahan kita juga turut berlaku. Adakah kita sendiri sebagai anak muda perlu ada mentaliti yang aku akan ubah keadaan itu, ataupun kita melihat perkara itu kita perlu jauhi? Saya rasa di akhir perbincangan kita ini, anak muda yang sedang menonton rancangan kita pada pagi ini harus memikirkan bahawa negara ini adalah milik kalian. Masa depan negara ini berada di tangan kalian. Kerana generasi kami ini sebenarnya sedang melakukan sesuatu bagi memastikan kesinambungan ini akan disambung oleh generasi muda. Maka apa juga perubahan, apa juga corak dan destiny yang mahu dilakar oleh anak muda itu harus bermula dengan sesuatu, dan sesuatu yang harus dimulakan itu adalah dengan mengundi. Kerana kalau anak muda merasakan bosan atau merasakan ada yang tidak kena dengan politik negara, ataupun masih merasakan mereka yang berada di pucuk pimpinan itu melakukan sesuatu berada di dalam track yang betul, maka keputusan itu mengekalkan atau membuang mereka dari tampuk itu bermula dengan anak muda. Kerana mereka adalah pengurus sahaja pada ketika ini, tetapi yang akan menanggung semua nanti itu hasil daripada perbuatan mereka yang sedang menguruskan negara pada ini akan dibayar oleh anak muda. Jadi kalau anak muda yang sekarang ini telah diperkasakan hak sivilnya dengan mengundi seramai 6 juta yang bertambah ini, disebabkan undi 18 dan juga undi automatik tadi ini, kalau mereka masih lagi merasakan tidak sedar, yang pada ketika ini mereka harus tahu mereka layak mengundi, tak perlu mendaftar, bawa IC, pergi ke website SPR, cek di mana lokaliti mengundi ada, maka mengundi itulah kuncinya untuk mengubah segalanya. Kalau tidak, tanggunglah lagi. Ayo juga anak muda turun mengundi. Seperti yang diperkatakan oleh Encik Mujibu Abdul Muiz, iaitu fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Kita ceklah dekat mana pusat mengundi kita. Kan? Ramai dah sebenarnya yang dah post, dah screenshot siap-siap, letak dekat IG story. Ini dah tempat pusat mengundi saya. Tak sabar untuk menyaksikan perubahan politik selepas ini PRU. Bagaimana dengan pelibatan pengaruh golongan anak muda. Dan kita harapkan yang terbaik untuk politik negara kita, insya-Allah. Dan pastinya perubahan ini yang dinanti-nantikan menjadi impak yang lebih baik dari sudut sosioekonomi dan sebagainya. Okey. Terima kasih Encik Mujibu. Kita nak berehat seketika. Kembalinya kita selepas ini. Wah, ada persembahan daripada Juwita. Juwita seketika nanti di Malaysia hari ini. Buka IG jadi menata posting, layan apa terkini. Simak stories siapa datang menyintai, account dikenal pasti. Mimpi yang percaya bintang di dunia isi. Harga dalamnya letih. Stop dreaming and stop doing. Dan permata tinggal usir mana yang kaca. Tiada pendua.
musik rancak dibangkit mengundang perang sepak segala toksik. Tak guna perang kalau barang takat lengang. Lagak maju terapi kening temberak. Hakikatnya semua wayang terus berpura-pura bermain dengan kata-kata. Si banyak simbang paling berpapa. Tiada pendua kunci untuk kau membuka manisnya mimpi-mimpi telah kau siakan. Tak kuasa lagi. Tiada pendua kunci untuk kau membuka manisnya mimpi-mimpi telah kau siakan. Aku kuasa lagi. Oh lakah semesta bersama membuat cerita yang tercipta. Ingat selalu awas di pangkah. Terus pura-pura bermain kata. Awas terpedaya. Hey Juwita, cuma pura-pura cuba membuka. Tiada pendua awas di pangkah. Sabar jap. Mari, kita ambil. Aduh, ni pendua, yang tu pentiga. Bertiga. Duplikat katanya. Pendua. Daripada Juwita. Terima kasih. Ini dia. Tadi kita cerita pasal anak muda. Ni dia anak-anak muda baharu yang tampil dengan berkumpulan. Ya. Bagi dia tak nampak. Bagi dia nampak dulu. Betul. Even kita kalau pergi senam aerobik pun, kita pergi zumba pun, kita dah mengah macam mana. Kita 2 minit pertama tu dia dah surrender dah. Cari kain putih. 3 minit semua? Ya, baik. Okey, sebelum kita cerita panjang-panjang lagi kan, jom kita berkenalan dulu lah dengan Juwita. Betul. Nama siapa ni? Saya J. Okey. Saya Aini. Saya Nina. Saya Kairin. Ya, mereka adalah Juwita. Okey, single yang pertama pendua. Betul. Dan seperti mana yang mungkin kalau anda dapat saksikan artikel yang dah pun keluar, mereka ni merupakan protege lah, protege Hakim dan juga Stacy. Betul. Alright. Kita tengok dia dance, kita dah tahu dah. Dengan lagu kita tahu dah. Memang Bunga Cantik buat. Betul. Hang Nadim betul. Ya, nampak. Kita tak boleh baca permainan mereka. Okey, dalam artikel tu mereka katakan yang kalian ni dia akan jadi satu grup female yang berbeza. Kenapa dikatakan berbeza? Okey, yang kalau yang obvious lah, paling obvious lah kita ambil. Basically secara fizikalnya, kalau dilihat kami lebih kepada maskulin sikit. Masih mengekalkan feminin lah Juwita, tapi karakter tu lebih agresif sikit. Betul. Macam mana pun mereka masih lagi inilah. Masih. Tapi kan kalau kita tengok dengan gaya lagu, gaya tarian, gaya nyanyian. Dia macam nak menari je tu. Saya seorang dancer. Kalau dengar muzik, saya akan terus menari. Soalannya, adakah memang pengaruh Stacy tu dalam Juwita ni sangat kuat? Okey, sebenarnya kami semua ni memang menginspirasikan coach kami, iaitu Coach Stacy lah. Memang kalau tanya setiap seorang daripada kami, kalau idola tu memang kami letakkan Coach Stacy sebagai idola kami. Jadi memang inspirasi kami lah. Tapi maknanya memang tak ada Sabah bah. Tak ada. Nampak? Tadi dia tanya kat Aziz, semua orang Sabah ke? Bukan. Aziz cakap, Aziz kenal semua. Tak, sebab lagu yang kalian nyanyikan tadi, ada macam dia punya mungkin lirik dia lah. Jadi bila sebutan yang dikeluarkan tu, kita ingat macam, Sabah ke tak? Sabah Coach dia orang Sabah. Itulah. Dia ikut. Iya, bah. Okey, jadi semuanya datang daripada mana? Mungkin nak tahu juga. So, sinilah. Macam mana boleh ada kolaborasi bersama dengan Coach Stacy? So kami semua asal memang berlainan dan kami ni disatukan melalui uji bakat lah yang dilakukan di Rhythm Era Entertainment. So pada bulan April tu kita orang disatukan lepas menerusi uji bakat yang telah diadakan. So tak kenal semua ni, tak kenal. Bila tak kenal, kan? Bila tak tahu apa kelebihan, apa kelemahan, perangai dia macam mana, kan? Orang kata chemistry tu nak dapat susah. Nak lepak kan dekat mana-mana, nak ke korang dah tu. Tidur baring semua dah sama? Dah sempat tidur sama semua dah sama. So memang confirm satu kepala? Dia
nak kata satu kepala tu mesti semua orang akan ada lain. So personality berbeza. Tapi cara kami bersatu tu yang buatkan benda tu lagi bermakna. Betul. Tak, yang kita geram ni tadi dia nyanyi bukan main lagi. Kita tak dengar suara dia je. Mana suara dia ni? Cakap sikit. Okey, mungkin dah sedikit. Malu. Paling pemalu. Okey, jom kita main game. Tunjuk siapa. Kalau kita kita tanya siapa ni, korang tunjuk siapa Okey. Siapa paling pemalu? Dah sememangnya lah, lagi terang lagi berserut. Siapa yang paling suka makan? Kau makan. Yang paling kecil tau. Paling kecil siapa paling garang? Dua-dua garang. Yang paling diam ni paling garang Oh, dia marah sekali memang mengamuk lah. Siapa yang paling kalau ada silap sikit je, dia macam mak-mak lah, dia macam nasihatkan. Yang mana satu tu? Yang mana? Itu mak rupanya. Dia macam agak baik hanya dengan orang yang dia ni peramah dengan orang yang dia kenal je. Siapa paling manja? Tunjuk diri sendiri lah. Awak semua asyik tunjuk orang lain. Tak ada tunjuk diri sendiri. Dia paling manja. Siapa yang paling muda? Mana kau tak kena? Tak. Macam mana ni? Paling muda umur berapa? 23. Baru dengar suara. 23. Yang paling dewasa? Saya. Awak? Betul. Umur saya 26. Okey. Tapi beza macam tu lah. So at least daripada soalan tu kita dapatlah kenal. Sebab apa tahu? Sebab kita baru nak kenal Juwita. Jadi sebab tu kita nak tahu siapa mereka. So sekarang ni macam mana mereka nak kenal Juwita? Aktif di TikTok ke Instagram ke? Okey, so kalau nak follow kami, boleh menerusi Instagram dekat Juwita Official dan juga TikTok account pun kita orang ada juga dekat hey_Juwita. Dan untuk maklumat lanjut boleh dekat Rhythm and Rhyme Entertainment punya official Instagram. So, video klip. Jom kita cerita sikit pasal video klip. Lagu Pendua. Kat mana syuting? Berapa lama shoot? Lupa kat mana syuting? Shoot dekat Damansara. Masa kau pergi tu kau ditutup mata? Bukan tutup mata, dia sebenarnya tidur. Sampai kat tu surprise shooting. Tidur. So shooting kat Damansara, berapa lama masa diperlukan untuk shoot ni? Berapa banyak baju tukar ni? Kalau nak ikutkan start daripada makeup tu dah around 8 pagi. Kita orang habis balik, on the way balik tu dalam pukul 3 pagi. Wow. Maknanya settlekan semua scene pada hari yang sama. Betul. Hampir 24 jam. Ya, tu sebab tidur lah kita tu. Berapa baju tukar ni dalam satu video klip ni? 3 baju je lah. Okey, dia kan macam ada background yang berbeza. Ada seorang tu yang minat painting, ada seorang tu yang macam minat martial arts dan sebagainya. Ni mempamerkan diri kalian ke? Ya, betul. Secara jujurnya, music video Juwita ni dia mempamerkan karakter kami dan apa yang kami suka lah. Kita nampak tadi ada lukis tu. You love arts. Lukisan yang ada dalam music video pun lukisan dia. Lukisan dia sendiri. Jay, cakaplah Jay. Tak dengar suara dia. Mic dia tu memang kat bawah je. Orang-orang sini sebenar yang melukis-lukis ni dia memang tangan je laju. Dia macam mulut senyap je kan. So dah tahulah macam mana lukisan ni kan. Okey guys, lagu-lagu Juwita lepas ini adakah memang akan terus berentak begini ataupun akan ada percubaan genre lain juga? Kalau dari segi muzik kita serahkan sepenuhnya kepada Hang Nadim dan Bunga Cantik, lagu Coach Stacy dan Coach Hakim. Okey, terbuka untuk apa-apa pun. Betul. Ini macam komposer ataupun lyricist lain tak boleh sentuh ke macam mana? Ke terbuka juga? Oi, jangan jawab. Kita biarkan Hang Nadim dan Bunga Cantik yang tentukan. Okey, apapun kita ucapkan good luck untuk Juwita. Semoga berjaya dan terus mewarnai industri muzik tanah air. Terus keluarkan karya-karya yang hebat. Undi tak? Undi. Bukan undi ni. Undi. Salah. Itu undi. Itu program reality. Tu banyak sangat tengok cerita reality tu undi saya. Macam mana ni? Kita kena pergi kelas sama-sama kan. Okey, kalau boleh kita minta produser untuk keluarkan undian tu. Dia orang nak sangat buat tu. Okey, kita akan bercerita mengenai cuti kejap lagi. Cuti apa Jom cuti kat Malaysia. Kan betul. Idea dia? Idea ni kat mana? Apa yang kita nak borak semuanya kejap saja lagi. Terus bersama kami di MSI. Yap. Thank you. Haziq, saya nak tanya, 21 hari bulan sampai 23 hari bulan buat apa? Haziq pergi My Travel Fair.
Dia terus bagi. Dia terus bagi. Ini yang kita minta. Dia terus bagi. Betul. Sebab apa? Sebab kita nak kongsi dengan anda semua. Jom cuti-cuti Malaysia Travel Fair 2022. Okey, kita perkenalkan tetamu kita. Ya, Tuan Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism, di mana nak ceritalah mengenai jom cuti-cuti Malaysia Travel Fair 2022 yang akan berlangsung di My Town Shopping Centre Kuala Lumpur. Ya, mungkin nak ceritakan sikit kenapa My Town Shopping Centre yang dipilih sebagai tempat untuk penganjuran ni. Okey, terima kasih Anim, terima kasih Aziz. Sama-sama. Jadi kita minggu depan kita buat satu pameran khas ya untuk menggalakkan orang Malaysia ni pergi melancong dalam negara kita ya. Sebenarnya kita ni kat Malaysia ni banyak cuti-cuti kat tahun tu hujung tahun ni dan awal tahun depan. Jadi kita nak menggalakkan rakyat Malaysia supaya merancang percutian ya. Jadi dan supaya kembali pulih ekonomi kita ya. Jadi apa yang kita buat ni adalah kita akan membawa ya pemain-pemain industri pelancongan kita, sama ada hotel, taman-taman tema, agensi pelancongan, dan mereka menawarkan pakej-pakej yang menarik ya untuk kita pergi melancong dalam negara kita sendiri. Pakej-pakej yang menarik itu yang kita nak dengar. Berapa ringgit murah dia tu? Dah tahu kan. Macam promosi-promosi tu memang tak akan dapat kat website lah, khas untuk mereka yang datang ke travel fair ni. Ya, betul. Kita dah berketentu kita sama dengan pemain-pemain industri ni. Mereka akan menawarkan pakej-pakej yang menarik untuk 3 hari tersebut sahaja. Tapi anda boleh pergi melancong benda tu valid sampai tahun depan. Beli awal lah. Beli awal ya. Dan sepanjang tempoh selepas COVID ni memang banyak produk-produk baru yang diperkenalkan. Dan kita dapati rakyat Malaysia sekarang ni kita boleh pergi melancong sama ada bersama keluarga, bersama sahabat, ataupun sekarang ni syarikat-syarikat pun dah mula boleh keluar bawa bersama pekerja-pekerja pergi bercuti kan. Betul. Jadi ini yang kita nak ya. Jangan ketinggalan minggu depan ni ya, 21 hingga 23 bulan Oktober ni di My Town, kompleks belah My Town di Kuala Lumpur. Itu dia. Okey, antara tema dan juga aktiviti sampingan yang lain yang mungkin nak menjadi kelainan dalam beberapa travel fair, sebab kalau kita perasan baru-baru ni banyak juga travel fair yang diadakan kan. Apa kelainan pada kali ni? Okey, yang ini satu ketentu pengunjung ya merasainya kita buat dekat kompleks belah. Ya. Dan benda ni kita hari Jumaat hingga hari Ahad daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ya. Jadi My Town pun sebelah dia IKEA. Jadi datanglah beramai-ramai. Ya. Dah beli sofa, dah beli apa, datang situ. Jangan beli sofa dulu kerana tak ada duit nak tempah. Tempah dulu baru beli sofa. Ada balon nanti baru kita beli sofa. Dan sempena program ni kita buat tema karnival. Ya, kita ada aktiviti daripada pagi sampai ke malam. Ada aktiviti untuk anak-anak seperti pertandingan mewarna. Dan kita ada juga bawa badut untuk bersama-sama. Dan kita ada juga memperkenalkan persembahan kebudayaan. Ya? Sebab kita nak juga mempromosikan kebudayaan kita. Jadi boleh sama-sama kita dengan persembahan kebudayaan. Dan kita ada kalau kita tak nak tuan tu membeli pun kita ada cabutan bertuah dan sebagainya. Banyak aktiviti yang akan diadakan. Tapi kalau kita tengok ramai juga rakan kerjasama yang akan join ni. Ya. Mungkin boleh Tuan Iskandar Mirza sharekan juga antara rakan kerjasama yang akan turut bersama-sama semasa travel fair ni. Pempamer kita ada bawa 20 pempamer khas untuk kali ini. Ada taman tema seperti Sunway, kita ada Legoland ya di Johor. Jadi itu antara yang kita bawa untuk program ni. Dan kita ada juga bawa homestay. Sekarang ni kita ada orang minat pergi melihat suasana kampung. Kita bawa homestay daripada utara. Daripada Kedah untuk sama-sama berada situ dan mereka menawarkan kehidupan farm stay. Farm stay ya. Dan juga kita ada juga bawa sekarang ni orang muda suka glamping. Betul-betul. Yes. Berada di alam semula jadi kita. Dan tengah trend. Dan kita kalau malam-malam tu kalau kita glamping kita boleh tengok stargazing.
Kan orang kata buka apa ni bumbung tu boleh nampak atas lah. Duduk Sina boleh Awak nampak ada tu. masa tadi nak buat? Saya akan pergi travel fair ni. Kena adakan masa dengan sebab keluarga. nampak macam-macam package yang murah ni. Ya, betul. Dan adalah package murah. Jadi kalau anda membeli sekian jumlah tu, anda pula boleh dapat untuk hadiah daripada Tourism Malaysia juga. Ada hadiah lagi. Ada hadiah lagi. Kira kesempatan ini perlu diambil oleh mereka founder-founder produk. Contohnya kan nak bawa grup beli package banyak terus. Beli package banyak terus untuk pekerja-pekerja mereka. Dan agensi pelancongan juga dia menawarkan package-package yang menarik. Ada package yang menarik untuk diving atau menyelam di Sabah. Ada yang sekarang ni yang kata tu yang kita tengah viral kata tu kan. Adalah yang kata tu train to Dabung di Kelantan. Oh ya. Itu juga kita akan bawa juga. Itu memang mendapat kata permintaan yang tinggi. Ya, banyaklah sebenarnya tema-tema percutian yang ada dekat Malaysia ni. Anda pergilah ke Jom Cuti-Cuti Malaysia Travel Fair 2022 pada 21 sampai 23 Oktober ni. Mungkin kalau anda nak dapatkan maklumat lanjut boleh layari www.malaysia.travel. Kan? Betul. Tengoklah dekat situ. Jadi jemputlah ramai-ramai hari Jumaat, Sabtu dan Ahad minggu depan. Datanglah ke My Town dan sama-sama anda boleh kata tu bersama keluarga dan boleh memilih kata tu tempat lokasi percutian anda di Malaysia. Kan? Boleh pilih percutian honeymoon ke. Tak dapat pergi tahun ni, kita drag tahun depan. InsyaAllah kan. Sebab dia boleh pakai setahun. Ya, saya. Kadang-kadang kita nak masuk dalam lawan web ni, bukannya tak boleh. Tapi dia ada kekangan sedikit sebanyak untuk anda booking dan sebagainya. Jadi ni terus pergi direct, tengok apa lagi pilihan yang ada. Birthday saya nak dekat. Hello? Tiba-tiba minta hadiah. Bolehlah belikan travel fair tu. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia bersama-sama dengan kita pada hari ini berkongsi. Jangan lupa untuk datang 21 hingga 22 Oktober minggu depan di My Town Shopping Centre. 21, 22 dan 23. Dekat My Town. Okey, tapi guys, sebelum kita akhiri MSI pada hari ini, kita nak bagi tahu kepada anda kalau anda nak menang sebahagian daripada RM10,000 dengan hanya mencari Orem Molek. Mengikut petunjuk yang diberikan dan apa yang anda perlu lakukan adalah tanya Orem Molek tersebut. Gu demo mak molek ko? Gu demo mak molek ko? Gu demo mak molek ko? Jika betul, sebahagian daripada RM10,000 bakal menjadi milik anda. Ini semua daripada Molek FM lah ni. Boleh tengok info yang seperti mana dipaparkan di skrin anda. Jadi kita harapkan agar anda semua terus menyokong kami di MHI TV3, follow Facebook, Instagram dan juga esok kita akan bawakan tentang bagaimana untuk kurangi dan hindari hutang. Hutang. Bayar hutang. Nampak? Itu macam lagu ayam. Ini sangat penting ya. Sebab apa? Sekarang ni memang rata-rata mereka yang berumur 25 tahun pun ada yang dah muflis. Jadi macam mana kita nak jauhi, hindari hutang. Ya, okey. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami di TV3 dan juga di Facebook MHI TV3 pada hari ini. Semoga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada anda. Amin, insya-Allah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.